aku nak cerita tentang legenda Tasik Chini yang berada di Pahang. Bila bercakap pasal Tasik Chini, dalam kepala korang mesti fikir pasal naga, betul tak? Sebab Tasik Chini memang terkenal dengan legenda naga. Naga adalah lambang kepada cerita legenda Tasik Chini yang diceritakan oleh orang tua-tua dahulu tentang naga yang kena sumpahan. Menurut legenda, terdapat sepasang naga, iaitu naga sisik emas yang merupakan seorang lelaki dan juga naga sisik perak yang merupakan seorang perempuan. Pada 70-an dan juga 80-an, naga dikatakan muncul bila musim banjir. Ada yang mengatakan naga bukanlah sejenis haiwan yang wujud di alam nyata, tapi wujud di alam gaib. Ada juga mengatakan asal-usul mereka adalah hasil daripada campuran genetik jin air, jin laut dan juga jin darat. Besar naga ni dikatakan sebesar 2 pokok kelapa dan kulit dia berwarna hijau berserta ada sisik. Mengikut cerita orang dulu-dulu, Tasik Chini dikatakan sebagai rumah kepada seekor naga selama berdekad-dekad lamanya. Dan juga ada yang percaya Tasik Chini ni dikatakan didiami lebih daripada seekor naga. Tasik Chini terletak kira-kira 100 km daripada Bandar Kuantan, mempunyai keluasan 5,026 hektar dan menjadi habitat 138 spesies flora. Tasik Chini dan juga Tasik Bera adalah laluan utama penduduk dari hulu dan hilir sungai dengan merentasi gugusan Kuala Semantan sehingga Pekan Maran. Tasik Chini bukan sahaja terkenal disebabkan legenda naga, tapi juga disebabkan dia adalah tasik semula jadi yang kedua yang terbesar di Malaysia selepas Tasik Bera. Ada juga yang mengatakan penemuan 7 bukit yang berkemungkinan berasal daripada piramid yang dibina di Tasik Chini hampir 1000 tahun yang lalu. Tak sangka binaan misteri piramid dah wujud dalam alam Melayu sejak dahulu kala lagi. Menurut laporan akhbar, piramid tu berkemungkinan dibina di zaman Kerajaan Khmer kuno yang berpusat di Kemboja yang memerintah dari tahun 802 sehingga 1432 yang pada masa tu meluaskan jajahan takluknya sehingga Tasik Chini. Katanya juga piramid tu ditinggalkan sehingga ditimbus tanah dan ditumbuhi pohon menyebabkan ia berubah menjadi bukit yang penuh dengan belantara. Tapak kota sekitar piramid pula dipercayai tenggelam dalam Tasik Chini. Disebabkan Tasik Chini yang begitu popular dengan kisah misterinya, menyebabkan seorang peneroka Felda berkongsi cerita tentang pengalaman dia semasa dia melihat sendiri naga tu dengan mata dia. Dia berkata kewujudan naga di Tasik Chini memang betul sebab dia tengok sendiri dengan mata dia yang ketika itu berada di tahun 1986. Ketika itu dia mengangkat jaring ikan di kawasan Laut Gumum. Tetapi tersangkut ular besar dekat situ, dia berhasrat untuk lepaskan ular tu. Tapi disebabkan ular tu melawan balik, jadi dia membuat keputusan untuk menetak kepala ular tu sampai mati. Dia meletakkan ular tu ke dalam sampan dia, tapi dia terkejut sebab darah begitu banyak macam darah manusia. Jadi dia buat keputusan untuk mencapak ular tu ke dalam tasik. Ketika bahagian hujung jaring diangkat, ada satu lagi ular yang sama spesies macam tadi tersangkut dekat situ dan dia pun membuat keputusan untuk membunuh juga ular tu. Ketika dia menaiki sampan menuju ke pangkalan bot kira-kira pada pukul 10 pagi, secara tiba-tiba dia melihat 3 lengkungan badan naga yang sangat besar muncul dekat permukaan air. Walaupun jaraknya jauh dan hanya muncul beberapa minit, tapi jelas badan naga tu berwarna hitam, sangat besar dan ombak yang terhasil pada masa tu juga sangat kuat. Pada masa tu, 2 lelaki Indonesia yang tengah mandi dekat tasik tu juga, diorang cepat-cepat naik sebab ombak terlalu kuat. Bila dia balik ke rumah, tiba-tiba kepala dia terasa gatal. Jadi dia pun garu. Dan pada hari ketiga, kesan gatal tu akhirnya jadi seperti debu. Tak lama kemudian, seluruh badan dia jadi lemah dan dia juga dijangkiti penyakit kudis melepuh yang berair yang berbau hanyir. Dia kata dia dah pergi jumpa dengan 30 orang bomoh di seluruh negara
Tapi penyakit misteri dia ni tetap gagal disembuhkan. Dan dia juga dimasukkan hospital selama 20 hari, tapi doktor cakap dia tak ada penyakit pun. Dan yang kesiannya, disebabkan penyakit tu jugalah isteri dia tinggalkan dia. Pada satu hari, dia jumpa dengan seorang bomoh yang duduk di Terengganu. Lepas tu bomoh tu cakap dia hanya akan sembuh dengan usaha dia sendiri. Dia menderita penyakit tu selama 13 tahun lamanya, dan dia hanya sembuh selepas dia nekat pergi balik ke tasik tu dan pergi semula ke kawasan dia jumpa ular. Dan dia berdoa kepada Allah dan ambil air tasik cini yang dicampur dengan tanah tasik, kemudian dia sapukan dekat seluruh badan dia. Dan akhirnya berkat kesabaran dia buat setiap hari, dia sembuh juga daripada penyakit misteri tu. Tapi kenangan tu dah meninggalkan satu kesan yang mendalam dalam diri dia. Dia mungkin terkena sumpahan naga dekat situ. Jadi tak tahulah disebabkan ular tu ataupun naga yang ditemui tu menyebabkan dia dapat penyakit misteri tu ataupun sebaliknya. Ada satu lagi kisah mitos asal-usul kewujudan tasik cini tu. Dikatakan bermula apabila Puak Jakun datang dan meneroka kawasan tu untuk dijadikan tempat bercucuk tanam. Masa diorang tengah korek lubang, muncul seorang nenek tua bertongkat, entahlah dari mana. Lepas tu nenek tua tu tegur diorang sebab diorang tak minta izin pun untuk meneroka tempat tu. Mereka pun cepat-cepat minta maaf dan nenek tu pun membenarkan hasrat diorang untuk meneroka tempat tu. Tapi nenek tu memacakkan tongkat dia dekat satu tempat tu sebagai tanda. Dan nenek tu cakap jangan cabut tongkat ni. Kemudian terdengarlah seekor anjing menyalak-nyalak dan anjing tu menyalak pada sebuah tunggul kayu hitam sangat buruk. Disebabkan salah seorang daripada mereka mencucuk tunggul kayu tu dengan batang pengorek tanah, lalu terpancut-pancutlah darah keluar daripada tunggul tu. Rupanya ia adalah jemaah daripada seekor naga yang bernama Sri Gumom. Lepas tu langit diselubungi awan hitam dan kilat pun sabung menyabung. Jadi kumpulan orang Jakun ni pun larilah bertepiaran sebab diorang nak selamatkan diri. Tak tahulah macam mana tongkat yang nenek tua tadi tu pacakkan dekat situ tercabut tau, dan menyembur-nyemburlah air keluar daripada lubang tu dan terbentuklah sebuah tasik cini. Sebab itulah ia dipanggil mitos, sebab cerita tu ibarat tak masuk akal. Tapi cerita tu jugalah yang diperturunkan daripada generasi ke generasi macam mana terbentuknya tasik cini dekat situ. Ada juga yang mengatakan tasik cini berasal daripada dua orang lelaki yang bertapa dalam menuntut ilmu kebatinan untuk membolehkan mereka menjelma sebagai naga. Ada cerita lain juga yang mengatakan Sri Gumom adalah seorang puteri yang melanggar pantang dan terkena sumpahan. Dan ada lagi beberapa versi cerita tentang tasik cini ni. Jadi apa pendapat korang tentang tasik cini ni? Betul ke legenda tasik cini ni ataupun mitos je? Kalau korang ada cerita yang korang nak share dekat aku, korang boleh PM aku ataupun email aku cerita korang. Itu saja cerita aku untuk kali ini. Terima kasih sebab dengar sehingga ke penghujungnya. Nanti kita akan berjumpa di lain episod. Okay, bye.